astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati yang berusaha Tuan Imam, Tadli dan pegawai masjid yang sempat hadir bersama pada pagi ini. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Qaryah Masjid, Tuan Pempaya Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh bersenjata kuasa, pimpinan-pimpinan masyarakat, kaum ibu, kaum bapa, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, hadirin hadirat, sedang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, diberikan kelapangan oleh Allah SWT, diberikan kekuatan untuk kita mendirikan segala ketaatan yang telah difardukan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan segala amalan kita pada pagi ini dan sepanjang hari akan diterima oleh Allah SWT buat kebaikan kita dunia akhirat insya-Allah taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita menyambung iaitu berkenaan dengan Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah. Yang lalu kita dah melihat berkenaan dengan zikir keluar daripada tandas. Keluar daripada tandas kita ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita menyambung iaitu zikir ketika mana hendak ambil wuduk. Iaitu lepas keluar tandas kita akan angkat wuduk, sebab memang hukumnya makruh angkat wuduk dalam tandas. Hukumnya makruh. Kalau kita angkat wuduk dalam tandas, kalau boleh sebaiknya dipisahkan tempat kita berwuduk dan sebagainya lah. Tapi saya pun dah bagi tahu bagaimana kaedahnya kalau kata kita bercantum bilik air dan sebagainya. Jadi ada kaedah-kaedahnya, kita hilangkan dulu najis-najis yang ada, maka kita bacalah, kita berwuduklah dalam keadaan seperti biasa. Jadi masing-masing lah, fikirlah masing-masing kaedahnya. Sebab kalau ikut zaman dulu tu tandasnya berpisah dengan bilik air dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni perumahan pun tak macam tu. Banyak rumah-rumah dibina sekali, iaitu tempat buang air besar dan air kecil, dengan bilik air untuk kita mandi itu berbeza. Sekarang ni semua sama. Jadi itu yang ditetapkan. Kalau nak juga maka lenyapkan dululah kotoran-kotoran yang ada, bersihkan dulu, barulah kita angkat wuduk. Jadi itu. Kalau tidak nanti maka semua makruh belaka. Semua yang angkat wuduk, yang sembahyang dalam rumah ni semua makruh belaka lah angkat wuduk dia. Jadi tu. Sebaiknya dipisahkan, sebaiknya ada tempat khas untuk kita angkat wuduk dan sebagainya lah. Okey, jadi hari ini kita tengok zikir ketika mana hendak mengambil wuduk. Hukumnya sunat, disunatkan membaca bismillah seperti mana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Ni kalau dalam internet ni, hukum angkat wuduk ni, baca bismillah ni hukumnya adalah wajib dalam internet lah. Banyak anak-anak muda kita baca internet, tak ada guru, tak pergi masjid, tak pergi itu, maka dia kata, ustaz, hukum baca bismillah ketika mana nak angkat wuduk ni hukumnya adalah wajib. Berdasarkan hadis ni lah yang bawah ni. Kalau siapa yang ada buku, muka surat 59. Hadisnya la wudu'a liman lam yuzkar ismullahi alaihi. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. La wudu'a, tidak ada wuduk pada yang tak baca bismillah ataupun tak sebut nama Allah ketika mana wuduk. Jadi kalau berguru dengan internet ni, memang kalau kita baca hadis ni semuanya wajib belaka lah. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita tahu hadis, tak semestinya benda tu kita boleh buat hukum. Banyak benda yang menyebabkan kita ni, hukum ni ulama dulu ni, saya ni menyampai je. Saya tak buat hukum baru, tuan-tuan. Tak buat hukum baru. Saya menyampaikan apa hukum yang ada. Kadang-kadang kita tak tahu apa hukumnya. Kita belajar benda-benda macam ni jarang dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi kita menyampaikan aja. Jadi maknanya tak semua hadis yang kita dengar la wudu'a la ni tu benda ni adalah wajib. Tidak.
Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun sebahagian daripadanya, ataupun baca Bismillah saja pun sudah pun memadai. Hukumnya adalah sunat. Sunat ni maksudnya apa? Sunat ni jika di awal wuduk tidak mengucapkan basmalah, maka dibaca di tengah-tengah wuduk. Maknanya boleh dibaca di mana-mana pun, tak ada masalah. Kalau tak baca masa basuh tangan, boleh baca masa kumur-kumur. Tak baca masa kumur-kumur, boleh baca masa basuh muka. Ya, begitulah sebagainya. Sampai kan kalau tak baca pada awalnya, dibaca di hujungnya pun tak ada masalah. Ya, baca masa kita basuh kaki pun boleh. Ya, tak ada masalah. Jika bacaan tersebut ditinggalkan sama sekali, dengar tu. Jika bacaan itu ditinggalkan sama sekali, maka tidak dapat lagi diganti walaupun wuduknya tetap sah. Tak perlu ganti. Tak perlu ganti, dan wuduk kita tu hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Jadi itu nak jelaskan, faham betul berdosa tidak? Tak berdosa. Tak berdosa kita tak baca bismillah. Ya, ketika mana kita mulakan wuduk. Tapi sebaik-baik perkara, ya, iaitu kita mulakan sesuatu itu dengan membaca bismillah. Banyak ada hadis sebelum ni yang saya sebutkan pada tuan-tuan, betapa berkatnya ataupun rahmatnya ya orang yang memulakan sesuatu itu dengan membaca bismillah. Kan sebelum ni banyak saya ulang benda yang sama tuan-tuan, kan, supaya kita ni memulakan sesuatu, tak kisahlah buat apa pun, pakai baju ke, buka baju ke, masuk kereta, buka kereta dan sebagainya, kita membaca bismillah. Mana-mana benda yang tidak dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tu ada hadis dia. Ya, benda tu terputus berkah dia. Berkah dia. Tak kata batal. Tak kata batal. Ya, jadi dalam wuduk ni pun sama juga. Ya, tidak kata batal. Ya, jadi hukumnya adalah sah. Baik ditinggalkan dengan sengaja ataupun kerana lupa. Ini adalah mazhab kami dan mazhab jumhur ulama. Maknanya sebahagian besar ulama. Tapi dalam internet ni macam mana? Dalam internet ni saya baca kadang-kadang terkejut. Ada 11 perkara kalau tak buat wuduk tak sah. Ini macam-macam lah. Kan kita dengar, kadang-kadang orang anak-anak kita ni nak raya baru tengok internet macam mana nak wuduk. Nak raya ni, tahun ni dengan cerita dah boleh raya. Masing-masing nak beli baju raya dan raya ni. Baju apa nak beli dan sebagainya, tuan kan. Puasa belum lagi, tapi orang dah fikir raya dah. Ya, nak qada balik yang 2 tahun sudah, yang setahun sudah, kan, nak qada balik dan sebagainya. Kan, jadi itulah. Ya, saya pun tak ada kisah dah, tak penting macam kerajaan katalah SOP jaga. Kan, kita tak ada masalah. Cuma tuan-tuan, bila belajar daripada situ tu, kadang benda-benda tu wajib. Sebab itulah Islam tu jadi berat. Jadi berat Islam ni menyusahkan kita seolah-olahnya. Ya, jadi Islam tu macam menyusahkan kita, macam terkongkong kita ni tak boleh bernafas. Sempit rasanya sebab Islam ni semua benda nak kena semua kena benda nak kena ni. Jadi benda yang wajib tu patut kita asingkanlah. Benda wajib, benda sunat tu sunat. Ya, benda yang tak membatalkan solat tu tak payah kita pening-pening kepala. Kan? Jadi benda-benda yang boleh membaikkan solat kita tu kita perbaikilah. Jadi macam tu kaedah dia. Tentang bacaan basmalah dengan wuduk sendiri hanya berdasarkan kepada hadis-hadis dhaif. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahawa saya tidak mengetahui adanya hadis sahih dalam bacaan bismillah ataupun basmalah ketika mana wuduk. Ini Imam Ahmad bin Hanbal sendiri cakap tak ada jumpa mana-mana hadis pun yang katakan membaca basmalah itu ketika mana wuduk itu ada hadis sahih. Kami tak jumpa. Kami tak jumpa pun. Yang kami jumpa adalah hadis-hadis yang dhaif, lemah. Ya, lemah berkenaan dengan tu. Jadi sebab tu kita kata dalam bacaan hadis ni kita kena faham. Hadis mana boleh buat hukum, hadis mana tak boleh. Ya, jadi maknanya membaca bismillah ni termasuk sebagai hadis fadilat. Maknanya kalau kita nak fadilat lebih, bacalah. Tak berkat, bacalah. Jadi kalau tak baca, tak boleh hukumkan orang tu punya solat ataupun wuduknya batal. Tak boleh hukum. Ya, tak dapat nak hukum. Hadis Abu Hurairah
daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la wudu'a liman lam yuzkar ismullahi alaihi. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Kami juga meriwayatkan daripada riwayat Sa'id bin Zaid, Abu Sa'id, Aisyah, Anas bin Malik dan Sahal bin Sa'ad. Kami riwayatkan semuanya dalam Sunan Al-Baihaqi dan selainnya. Seluruh riwayat ini didhaifkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya. Maknanya sama. Hadis itu kategori dhaif. Salah seorang teman rapat kami iaitu Syekh Abdul Fattah An-Nasir Al-Maqdisi Az-Zahid mengatakan disunatkan bagi orang yang berwuduk di awal wuduknya setelah mengucapkan basmalah untuk menyambungnya dengan bacaan. Ada pula kata sunat lagi. Tambah pula bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ni ada juga orang buat. Saya pun pernah dengar. Ada juga orang-orang sini pun, orang-orang di tempat lain pun, saya pernah berwuduk dengan dia orang, saya pernah dengar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia pun angkat wuduk. Dia angkat wuduk, tuan-tuan kan. Di situ ada juga yang menghukumkan sunat, tetapi masalahnya kat sini ialah tidak menjumpai nas, ataupun tidak jumpa mana hadis kata baca itu. Tak jumpa mana nas dia. Maknanya macam itulah. Maknanya kalau nak buat saja-saja buatlah. Tapi nak katakan sunat, nak kata-kata hukumnya sunat, itu tak boleh. Tak boleh. Benda yang kita sebenarnya, tuan-tuan, senang ceritalah dalam hidup ni, benda yang kita rasa kalau didiamkan, kalau dia apa, tak payah, nanti boleh menyebabkan gaduh. Kita ni, perbezaan pendapat kita ni berbeza, tuan-tuan. Perbezaan pendapat kita ni tak macam imam-imam besar. Kita ni nak kata imam-imam kecil pun tak juga, cilik-cilik pun tidak juga, tuan-tuan. Gaduhnya kadang-kadang kita ni pendapat kita ni tak boleh lain. Orang lain punya pendapat dengan kita ni tak boleh lain. Kadang-kadang payah tu. Jadi kadang-kadang susah macam tu, kan? Jadi kalau boleh lebih baik benda-benda sunat atau benda-benda harus macam ni kita diamkan ajalah, lebih baik. Nak buat, tak nak buat sudah. Jadi jangan dipamerkan. Nanti kalau dipamerkan nanti panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Jadi itu. Benda wajib tak apa. Benda wajib memang tuan-tuan berdakwah tu wajib. Wajib menyampaikan benda yang betul, Jadi hanya saja hal ini tidak memiliki dasar daripada sunnah dan kami tidak mendapati seorang pun daripada teman rapat kami dan selain mereka berpendapat demikian. Tak ada. Dalam mazhab Syafi'i pun tak ada. Jadi tak payah baca pun tak ada masalah. Tapi nak baca pun tak jadi masalah. Okey, terpulang. Itu kira masing-masing punya lah. Kemudian setelah selesai wuduk, lagi kita tengok juga dalam wuduk ni ada yang baca doa-doa. Bila basuh tangan ni doa dia, basuh muka kan ni doa dia, basuh telinga kan doa dia apa. Lagi kita tengok. Jadi kita tengok dulu yang besar-besar ni, iaitu selepas selesai berwuduk. Habis dah wuduk tu, dah selesai, maka kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni itu apa? Allahumma ja'alni, ja'ala, Allahumma ja'alni. Jadi saya tuliskan supaya tuan-tuan mudah, Allahumma tu tak payahlah, Allahumma ja'alni, jim, Allahumma ja'alni, nun ya, tu Allahumma ja'alni di belakang tu, di belakang tu Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku. Ja'ala tu maksudnya jadikan aku. Allahumma ja'alni, jadikan aku. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Itu dalam kita surah Sejadah ada. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dan Allah telah menjadikan kepada mereka itu pendengaran, penglihatan dan juga akal fikiran. Jadi ja'ala tu maksudnya adalah
Jalan tu jelah jadikan, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku ni minat tawabin. Tawabin ni apa? Taubat. Ya, at-tawabin. Tawabin tu ialah taubat. Jadi bila kata at-tawabin ni maksudnya ialah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawabina. Ya, at-tawabin. Tawabin ni ialah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubid apa ni, tawabin. Kan ada yang kata sunat awabin. Awabin samalah tu, semua kategorinya. Bunyi macam lebih kurang ni. Awabin, tawabin ni semua ni adalah maksudnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tu tawabin. Okey, kemudian waj'alni minal mutatahhirin. Mutatahhirin. Al-mutatahhirin. Apa dia al-mutatahhirin? Al-mutatahhirin, taharah apa dia? Bersih. Ya, mutatahhirin. Jadikan aku ni orang yang suci, orang yang bersih. Okey, orang yang tu. Okey, macam mana? Tu dia. Mutatahhirin, orang yang bersih. Ya, suci dan bersih. Ya, maknanya ya bersihlah. Kita pun tak tahu kan, kita istinja tu bersih ke tidak. Kita pun semua tentang betul pada zahir kita bersih. Tapi segi syariat macam mana? Macam orang lah tuan-tuan kan, kucing kencing atas lantai rumah. Dia pun ambil mop, dia pun mop. Dia mop tuan-tuan kan, mop lah tu. Tu dah hilang lah dia punya najis, betul tak? Dah hilang najisnya. Tapi dari segi pandangan dia tu bersih tak? Bersih lah. Tapi dari segi syariat bersih tak? Tak bersih. Kenapa tak bersih? Memanglah tak bersih. Sebab tak ikut standard syariat. Ya, kaedah syariat tu apa? Air mutlak pakai. Kan? Hilangkan bau, warna, air mutlak, air masa gosok. Ini tak, kadang-kadang kita mop rumah tuan-tuan, kadang-kadang kita bawa baldi, kita isi mop. Lepas tu air dalam tu dah siap setengah dah. Kita pun mau rendang, kadang-kadang kita pun gosok tempat kencing tu, kemudian kita ambil mop tu, kita masuk dalam baldi, perah balik. Goncang. Lepas tu tu mop sekali lagi. Air najis tu campur dalam tu, lepas tu gendam balik, lepas tu lap balik. Macam mana kata bersih tu? Macam mana kata bersih tu? Tak bersih. Celah mana kata bersih? Kan? Celah mana kata bersih tu? Celah mana kata bersih? Tak bersih. Jadi lepas tu sembahyang pula atas tu. Macam mana kata? Sebab tu afdal kita pakai sejadah. Sebab tu tujuan pakai sejadah ni macam itulah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, bila kita pakai lapik, pakai sejadah ni, walaupun kita solat di atas najis sekalipun, maka hukumnya sah. Hukumnya adalah sah. Maknanya orang tak pakai sejadah ni, orang tu sudah memastikan bahawa tempat dia solat itu adalah bersih daripada najis. Dia tak boleh syak. Dia tak boleh syak tuan-tuan kan. Dia bangun bersih ke ni kan, bersih ke ni, tak boleh. Itu kaedah membersih tu. Kaedah membersih. Jadi macam tu tak boleh, tak payah rumah lah ustaz. Berkorak lah macam tu kan. Bukan, kena faham. Ni tak faham bahasa ni orang cakap ni. Kan? Kadang-kadang susah. Orang kita ni kita cakapkan lain, dia faham kot lain. Kan? Kita fahamkan ni bukan tak payah mop. Maksudnya mop lah pakai air yang tadi itu pun tak ada masalah, mop lah. Cuma dalam bab membersihkan najis sahaja. Ada special. Macam juga baju. Baju masuk washing machine, kalau dia tak bilas pun tak ada masalah. Boleh. Tetapi baju yang terkena najis diasingkan. Sebab cara membersihkan najis dalam kaedah kita mazhab Syafi'i ada beza. Ada kaedah dia. Jadi nanti bila baju tu tadi yang ada najis ni bercampur dengan baju-baju lain yang tak ada najis, nanti baju lain pun dikategorikan sebagai najis. Itu yang kena bilas semua. Semua satu-satu tuan-tuan kena ambil satu-satu, kan tambah kerja. Dulu washing machine dulu kan ada kata washing machine boleh bilas, ada washing machine tak boleh bilas, macam-macam lah dulu. Ada yang pakai automatik tak bersih, ada yang pakai semi auto, ada yang pakai manual pakai tangan je. Itu pulang lah. Jadi kaedah dia tu yang penting, standard membersihkan dia mesti ikut standard Islam. Tu saya kata tadi, mesti ikut kepada tu. Jadi kadang-kadang
kita ni dah cuba ikut dah tapi tak bersih juga. Jadi Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala ni jadikan kita di kalangan orang yang mutatahhirin, orang yang bersih, suci. Bersih suci tuan-tuan ya. Itu dia. Jadi macam-macam lah ya. Tu kita kena kategori tu kita kena ikut sikit ya. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu ada yang tambah macam tu. Ada yang baca cukup setakat tu je. Ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ada yang tambah tu. Ya, wa ja'alni min ibadikas salihin. Tahu tak ibadikas salihin tu apa? Dah tahu dah ustaz. Okey, tak payah tulis. Ya, ibadikas salihin tu maknanya hamba-hambamu yang soleh. Min ibadikas salihin. Angkat wuduk ni banyak fadilat dia tuan-tuan ya. Angkat wuduk ni kalau kita nak jaga diri, pergi mana-mana program, pergi mana-mana apa, jaga diri daripada sihir, daripada penyakit, daripada sebagainya, memang afdal lah kita ni. Ya, kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Ya, dalam wuduk ni kita punya tiket untuk berdoa tu orang kata lebih valid lah. Ya, lebih senang tuan-tuan kan, lebih mudah ya. Okey, kemudian yang terakhirnya ialah man tawaddaa faqala, daripada Umar Al-Khattab. Barang siapa yang membaca yang berwuduk kemudian dia baca ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, maka akan dibukakan untuknya 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyuha Muhammad min ayyiha syaa. Maka dia boleh masuk mana-mana pun yang dia nak. Ya, maka dia boleh masuk pada mana-mana pun yang dia nak. Betul ya? Maka ada yang kata sanad dia adalah dhaif, tapi tak ada masalah lah. Maknanya fadail. Fadail ni kalau kata betul fadilat dia tuan-tuan dapatlah. Ya, maka orang yang berwuduk ni akan dibukakan untuknya 8 pintu syurga. Ya, 8 pintu syurga. Sebab nanti kerja-kerjanya yang lain tu semua jadi ibadah. Sebab dia ada wuduk, tuan-tuan kan? Dia jadi ibadah. Itu istimewanya. Jadi dibukakan pintu-pintu kebaikan untuknya itu. Jadi itulah, maka ulama menguatkan juga hadis ni lah. Ya, menguatkan hadis ni, maka boleh dikatakan bahawa hadis ni walaupun peringkatnya adalah dhaif, tapi boleh diamalkan jadi hadis fadail. Kemudian ada yang kata lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pun boleh juga. Selepas habis wuduk. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh juga. Ya, mana-mana pun, yang penting berdoa lah. Ya, cuma tidak ada dalil yang menguatkan, yang menyuruh, yang mewajibkan ataupun ya meletakkan ianya sunat muakkad dan sebagainya, tak ada. Okey, jadi insya-Allah pada minggu akan datang kita akan tengok bacaan setiap anggota lah. Ya, membaca doa pada setiap anggota badan tu. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada pagi ni? Cikgu? Sonyak cikgu?
Okey. Tu kan soalan tu pendapat dia kata pendapatnya benda-benda sunat ni afdal lah dibuat di rumah. Ya, tu galakan lah tuan guru kita dan sebagainya. Betul lah. Pada saya tu macam tu lah. Saya pun tidak mewajibkan, mana-mana pun tak ada wajibkan. Jadi tuan-tuan boleh fikir sendirilah. Benda-benda wajib ni, benda-benda sunat ni disusun macam tu lah saya kata tadi. Kalau hadis tu kuat, sama ada benda tu jadi sunat muakkad, kemudian sampailah hadis dhaif. Bila sampai peringkat dhaif ni, dia dah jadi fadail. Fadail ni maknanya hadis sekadar kita buat sesuatu benda tu hanya untuk dapat dia punya orang kata dia punya pahala, dia punya kelebihan saja. Namun nak jadi hujah tak boleh. Nak jadikan hujah tu, nak suruh orang, nak perli-perli orang, hukum tak boleh. Dia tak boleh. Ya, benda yang dhaif ni tuan-tuan perli-perli orang lagi tak boleh. Lagi tak boleh tuan-tuan kan. Jadi tu maksudnya macam itulah. Sebab tu benda-benda sunat ni sebaiknya buat di rumah. Sebaiknya buat di, bukan kata di rumah saja. Maksudnya kita ni nak, ya, maknanya jangan dikhususkan hanya di masjid sajalah. Maknanya di mana-mana pun, di pejabat pun boleh, di rumah pun boleh. Maknanya kalau boleh benda sunat ni kita jangan, ya, maksudnya macam itulah, jangan publish kat orang. Sebab kadang-kadang zaman Nabi dulu orang munafik saja je semayang sunat depan orang ni, pasal tujuannya adalah untuk menyesatkan. Sekarang ni macam-macam tuan-tuan, nak menyesatkan ni banyak. Dulu Kristian pakai Bible, nama Bible, sekarang pakai Alkitab. Berbeza dah. Dulu sambutan perayaan sambutan birthday Isa, sekarang dia dah pakai Maulid. Ya, Maulud. Samalah Maulid tu dah macam sama dah. Kita pun dah pening dah. Maulid Rasulullah tu siapa? Kalau kita sebut Maulid Rasul, dia Nabi Isa pun adalah Rasul, dia kata. Jadi kita dah makin sama dah sekarang ni. Dulu gereja dia pun panggil tu, sekarang gereja tak mau lagi panggil Baitullah ataupun rumah Allah. Rumah Allah tu. Jadi kita pun dah pening lah. Kan, dah pening lah. Jadi itu saya tadi, zaman dulu orang munafik dia nak nampak Islam, dia beramal macam mana orang Islam buat. Zaman sekarang mereka pakai istilah-istilah yang dipakai oleh orang Islam. Itu susah tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, kita perlu, ya, isu agama ni perlu dijaga oleh satu entiti berkuasa, perlu jaga beragama ni. Sebab itu kita ni kadang-kadang fikir balik semula lah, ya? Kita boleh ambil siapa saja, tapi nak jaga agama ni bukan senang. Bukan senang nak jaga agama ni tuan-tuan, ya. Kadang itulah benda pelik kan. Jadi jangan terkejutlah besok anak kita sedang murtad. Ya, rumah Allah katanya. Besok rumah Allah kita ingat mana pergi ni, rupanya gereja pula kata. Macam mana? Ya, solat. Orang Kristian pakai solat. Kita pakai semayang. Orang pakai solat. Ya, jom kita solat. Ya, solat di rumah Allah. Mari kita solat di rumah Allah. Tuan-tuan pun fikir, ni solat apa ni? Solat duha ke? Sekali sampai sana tuan-tuan, tu. Kemudian macam dia menyanyi di gereja tu. Ya, sebagian tempat lah nyanyi di gereja tu. Dulu kita panggil apa, dia macam choir dia lah kan. Kan dia ada nyanyi tu kan, nak tarik orang untuk apa kan, dengan khutbah dan sebagainya. Dia orang panggil benda tu selawat. Kita selawat tu apa? Mari kita dengar selawat. Kita pun tengok tu dia pun menyanyi. Kan, dia pun nyanyi tu kan. Kita pun jadi maknanya kita dah makin dekat. Sebab tu dalam Isra wal Mi'raj dulu Nabi jumpa dulu kan apa? Borak tu pergi tuan-tuan kan. Tu Islamnya. Langkah sekali lagi turun borak tu pada Yahudi. Lompat lagi turun pada Nasrani. Itu dahsyat tuan-tuan, ya. Itu dahsyat tu. Maknanya Allah Ta'ala, ya, nak bagi pada kita ni supaya ingat bahawa Yahudi dan Nasrani ni sentiasa mengikori rapat kita orang Islam ni. Jadi kita kena pastikan anak-anak kita dan termasuk diri kita pun sentiasa bersiap sedia untuk berhadapan dengan perkara-perkara macam ni. Jadi sama-sama lah tuan-tuan, kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah SWT. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi